Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Apa khabar semua Sihat? Apa khabar? Okey, saya ucapkan selamat datang kepada kawan-kawan semua. Puasa semua Saya pun puasa juga, tapi nak tak nak live kena terus tetap diteruskan. Setiap hari Rabu pada jam 5.30 saya akan pastikan live akan berjalan seperti biasa. Apa tujuan live ni saya buat? Jawapan dia satu saja. Saya nak mengajar ahli-ahli yang baru. Mereka yang baru memulakan bisnes ni kan. Kadang-kadang mereka ni dah belajar dekat dalam channel Telegram, dah baca buku, tapi mereka masih lagi tak dapat full understanding tentang bisnes ni macam mana. Mereka tak faham sebenarnya bisnes ni apa. Apa tu passive income sebenarnya. Mereka tak faham lagi. Jadi dengan live yang saya buat ni setiap minggu, saya harap dapat memberi kefahaman lah pada ahli-ahli yang baru ataupun ahli-ahli yang lama kan. Jadi apa kerja anda yang ahli lama, anda boleh saja tag dealer-dealer anda yang baru sertai untuk mereka belajar dengan saya. Itu yang paling penting, yang pertama. Dan yang kedua, anda boleh ambil link live ni, sebarkan dekat group support anda masing-masing. Sebarkan terus dekat dalam WhatsApp personal dealer-dealer anda, suruh mereka belajar dengan saya. Jangan risau, sesi pembelajaran ni adalah percuma saja. Dan cara saya mengajar bukanlah official mana. Tengoklah duduk macam ni, santai-santai je. Cuma saya nak explain bagi faham. Kadang-kadang orang ni bila kita bagi dia buku, kita bagi dia channel Telegram, dia baca, dia tengok YouTube, dia tak dapat pick up lagi. Dia kena secara depan-depan macam ni kan. Ada gambar muka, muka macam ni, baru akan faham lah. Itu biasalah kan, manusia lain orang, lain jenis macam mana dia nak faham. Kan orang tu cakap kan, aku kena dapat penerangan daripada depan. So ini adalah daripada depan lah, live. Okay. Jadi saya harap tuan-tuan semua faham lah apa sebab saya buat. Kenapa saya buat setiap minggu? Jawapan dia simple. Setiap hari ada pendaftaran dealer-dealer yang baru kan. Mereka yang nak buat bisnes. Setiap hari mesti ramai orang akan mendaftar. Jadi kalau saya buat jarang-jarang ataupun saya buat suka hati saya bila buat, jadi macam mana dengan ahli-ahli baru, dealer-dealer baru yang sertai itu? Mereka nak dapatkan kefahaman. Jadi sebab tu setiap minggu saya akan pastikan saya adakan live macam ni supaya semua dapat apa yang nak disampaikan. Itu paling penting. Setakat ni saya dah buat live ni, saya rasa dah lebih daripada setahun lah. Bayangkan setiap minggu sekali saya akan pastikan saya buat live. Adalah beberapa hari yang saya tak dapat buat live pada hari Rabu, memandangkan sangat busy lah. Okay. Tapi insyaAllah majoriti memang kita akan adakan live. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang menonton live ni, tak kisahlah macam ahli-ahli lama ke, orang-orang yang dah hebat macam contoh macam Tuan Sulaiman Munawar. Ini saya sangat respect lah dengan dia kan. Jadi anda mungkin dah faham tentang perjalanan bisnes ni, dah nampak peluang dalam bisnes ni. Tapi apa kerja anda? Tag dealer-dealer ataupun ambil link live ni, sebarkan kepada dealer baru-baru supaya mereka boleh belajar dengan saya. Itu saja. Simple. Dalam bisnes ni simple. Okey, jadi saya akan explainkan kepada rakan-rakan semua secara santai apakah itu sebenarnya bisnes Tuan Wow. Dan selepas tu saya akan buka sesi soal jawab. Kawan-kawan yang tak faham tentang lagi bisnes ni boleh tanya dan saya akan jawab. Tapi kali ni beri peluang untuk saya terangkan dulu apakah itu sebenarnya bisnes Tuan Wow lah. Alright. Okey. Jadi pertama sekali saya nak cerita apa itu sebenarnya Tuan Wow. Okey. Tuan Wow ni dia adalah satu program. Okey, program yang telah founder dia adalah Mr. Nelson. Okey, Mr. Nelson dia telah memikirkan nak buat satu program ataupun nak buat satu bisnes berdasarkan daripada produk keperluan manusia. Masa tu ada 3 benda dia nak fikir. Dia fikirkan sama ada dia nak supply produk hospitality ataupun produk untuk kematian ataupun produk telekomunikasi. 3 benda ni adalah produk keperluan. Hospitality, semua orang mesti akan sakit kan. Okay? Mesti ada, semua orang akan pergi ke hospital. Yang kedua, mesti semua orang pasti akan mati. Kan, produk berkaitan dengan kematian, macam contohnya pengumian ke kan. Yang ketiga adalah telekomunikasi. Semua orang akan guna handphone. Jadi akhir sekali dia ambil keputusan untuk dia keluarkan satu produk telekomunikasi. Bagaimana dia nak buat produk, dia nak buat bisnes program ni berdasarkan daripada produk keperluan orang. Dia tak buat bisnes telco macam Maxis, Celcom, Digi semua. Tidak. Okey, sebab itu memerlukan kos yang besar. Tapi dia buat program yang mana rakyat-rakyat marhin ni seperti macam saya, okey, orang-orang yang tak berapa nak senang ni, mereka pun boleh participate dalam bisnes telco. Walaupun mereka tak payah nak gunakan modal yang besar. Contoh macam buat pencawang,
kan ada bangunan sendiri dan sebagainya. Contoh macam Maxi, Celcom, Digi, U-Mobile semua kan. Itu semua bisnes bilion. Jadi tak payah buat macam tu, dia buat satu program, dia hasilkan satu SIM card. Okey, SIM card ni kerja kita ajak orang guna SIM card ni. Jadi setiap kali mereka top up, kita akan dapat untung. So konsep bisnes ni, konsep keuntungan ni sebiji sama macam telco di luar sana. Contoh macam Maxi, Celcom. Orang bayar bil, dia orang dapat untung. Orang bayar top up, dia orang dapat untung. Dia orang boleh top up di mana-mana saja kedai. Semua 7E, Speedmart, semua kedai-kedai semua ada jual top up Maxi, top up Celcom. Company telco dapat untung. So konsep dia sama macam kita. Kita pun sama, ajak orang guna SIM card, mereka boleh top up dekat mana-mana kedai, tak payah top up dengan kita. Dia top up, kita dapat untung. Okey, apa beza kita dengan company-company telco besar macam Maxi, Celcom di luar sana? Jawapan dia simple. Kita pertama sekali, okey, mereka kalau orang tu top up 50, top up 100, dia dapat untung 100% lah. Kan? Okey. Dia daripada 100% dia dapat tu, dia kena bayar tukang jual top up tu, okey. 7E, Speedmart, lepas tu dia kena bayar mesin, dia kena bayar staff, dia kena bayar branch yang jual kedai top up dia kena bayar staff, dia kena bayar bil api, bil air, bisnes dia kan. Lepas tu dia kena bayar marketing untuk iklan kat TV semua. Jadi itu keuntungan yang dapat lah untuk dia bayar. Macam kita ni, kita ajak orang guna SIM card, orang tu top up di mana-mana, kita tak payah pun fikir untuk bayar semua tempat tu. Kita hanya fikir sebagai daripada top up dia, kita akan dapat komisen, iaitu berapa? 10 hingga ke 26%. Itu saja. Jadi beza dia yang tu. Beza yang lain apa? Beza yang lain, kita tak payah ada pencawang, kita tak payah set up kita punya tempat-tempat top up, kita tak payah nak bayar staff. Okey, jadi itulah beza. Bisnes kita sangat simple, sama macam dia orang punya keuntungan hasil daripada penggunaan handphone, tapi kita lebih mudah yang mana kita hanya ajak orang guna, orang boleh top up mana-mana, kita dapat duit. Okey, siapa yang uruskan semua benda tu? Jawapannya adalah HQ sendiri, Tuan Wow sendiri yang uruskan. Kerja kita hanya ajak orang guna SIM card. Itulah konsep dia. Jadi pengenalan tentang SIM card ni, di mana secara basicnya HQ telah keluarkan SIM card ni, nama dia adalah SIM card Tuan Wow. Secara basicnya SIM card ni dia menggunakan line Digi, okey, top up Digi, okey, dan line dia adalah line 4G+. Kelajuan internet dia adalah 4G+. Kalau kawan-kawan guna macam line dia rasa lambat, jangan risau. Okey, kemungkinan ada dua benda. Satu, line Digi kat kawasan tuan-tuan tu tak kuat, ataupun yang kedua sebab PKP. Itulah impact dia. Okey, Muhammad Fahmi Zainuddin, macam mana nak claim RM30 ni? Jawapan dia senang je. Siapa yang tonton live ni daripada awal sampai habis dan aktif belajar dengan saya, nanti saya akan pilih 3 orang untuk saya hadiahkan top up tersebut. Itu saja. Okey. Jadi pastikan anda tonton sampai habis, faham daripada apa yang saya explainkan kepada rakan-rakan. Jangan risau, simple saja, 15 minit cerita dia. Okey, saya teruskan Jadi seperti yang saya cakap, line tu adalah line Digi, top up Digi. Kelajuan dia adalah 4G+. Dan pada masa yang sama, SIM card ni adalah SIM card prepaid. Dia boleh kekalkan nombor lama, tapi dia tak ada kontrak, dia tak ada cas tambahan. SIM card prepaid macam biasa je, dia bukan bil. Okey, top up Digi. Top up kat mana-mana pun boleh, top up Digi. Top up internet banking pun boleh, top up Digi. Bukan top up Tuan Wow. Okey. Dan yang kedua yang tuan-tuan perlu tahu, SIM card ni dia ada kelebihan. Kelebihan dia yang mana? Ada 5. Tuan-tuan kena ingat, kelebihan SIM card Tuan Wow ni ada 5. Okey, ada 5. Cuba nanti bila saya listkan 5 ni, tuan-tuan kena catat. Okey, kena catat apakah 5 kelebihan ni. Okey, yang pertama, kelebihan SIM card ni di mana, okey, apabila tuan-tuan gunakan SIM card ni, dia ada plan package yang sangat baik. Yang mana plan package tu adalah dengan RM50 boleh dapat 89GB unlimited call. Dengan RM120 boleh dapat 156GB unlimited call. Jadi ini adalah kelebihan SIM card Tuan Wow dari mana? Daripada segi package dia. Package dia. Okey, package plan dia RM50 saja dah cukup dapat 89GB unlimited call. Okey, plan yang saya kata ni bukanlah plan yang gila-gila hebat. Maksudnya paling terbaik di kalangan SIM card yang ada dalam Malaysia ni, bukan. Tapi package dia mencukupi. Jadi dengan RM50 mencukupilah dapat 89GB unlimited call. Korang nak apa lagi kan? Okey. Kalau rasa tak cukup, okey, ambil yang plan RM120 dapat 156GB unlimited call. Jadi kelebihan yang pertama adalah daripada segi plan package-nya sangat berbaloi. Itu yang pertama.
Okey. Yang kedua, apa pelan dia? Apa kelebihan dia? Okey, kelebihan dia adalah baki data. Kalau kita guna plan tersebut, baki data tak habis, boleh bawa ke hadapan. Maksudnya dia boleh carry forward. Itu kelebihan dia kedua. Maksudnya kalau tuan-tuan guna SIM card contoh 89 gig kan. Okey. Dalam 89 gig kita ada pecahan. Basic data, ada social, ada all usage. Okey, all usage high speed. Okey. Basic data 15 gig, all usage 10 gig. Social 64 gig. Social dengan all usage ni dua-dua high speed. Basic lah. Okey. Kita ada all usage tu 10 gig. Okey, 10 gig tu kita boleh bawa ke hadapan kalau tak habis. Kita guna SIM card ni. Okey, baki all usage data tu ada lagi 9 gig. Okey, baki tu boleh bawa ke hadapan. Dia tak akan expired. Jadi kita boleh kumpul. Maksimum sampai 3 kali ganda daripada data yang ada. Contoh, kalau dia bekalkan 89 gig, dia akan bekalkan 10 gig all usage. Jadi dia boleh bawa sampai maksimum 30 gig. Jadi boleh carry forward lah, tak habis. Okey. Okey, Syed Fadil, apa khabar? Hai, sihat Okey. Apa ni, patuh syariah ke? InsyaAllah patuh syariah, jangan risau. Dia kuat menyakat je ni. Okey, jadi yang kedua adalah baki data boleh carry forward. Cuma tuan-tuan kena tahulah, kalau nak pastikan carry forward, kenalah langgan plan sebelum tamat tempoh. Plan yang diberikan 89 gig ataupun 156 gig, dia diberikan 32 hari tempohnya. Janganlah top up hari ke-40. Okey, kena top up sebelum tamat tempoh. Dia automatic subscribe. Kalau tuan-tuan dah top up RM50, walaupun tuan-tuan top up awal sekalipun, pada hari ke-32 tu nanti automatik dia akan tolak lagi kredit. Dia setiap 32 hari dia akan tolak kredit. Dia akan auto renew. Tuan-tuan tak payah nak langgan berulang-ulang kali setiap bulan. Okey. Betul. Okey. Yang ketiga pula, apa kelebihan SIM card Tuan Wow? Yang ketiga adalah apabila kita menjadi pengguna SIM card Tuan Wow, automatik kita akan menerima manfaat hairat kematian sehingga RM2,000. Maksudnya kat sini, kita guna SIM card Tuan Wow, automatik ahli keluarga kita akan mendapat kebajikan oleh Tuan Wow. Apa-apa terjadi kepada kita, automatik ahli keluarga kita akan mendapat manfaat hairat kematian RM2,000. Dan ini tak ada pada telco-telco lain lah, setahu saya lah. Okey, contoh kalau kita guna SIM card tu kan, kita guna, kita aktif guna kan, tahu-tahu je kita meninggal dunia. Mati tu pasti kan, pasti, semua orang pasti akan mati. Mana ada orang yang pol yang tak akan mati kan. Jadi apabila kita meninggal dunia, tahu-tahu je kita boleh claim. Keluarga kita boleh dapat sumbangan RM2,000 daripada Tuan Wow. Kerana apa? Kerana kita ni pengguna SIM card Tuan Wow. Itu sebabnya. Jadi itulah kelebihannya. Kejap ada orang sekejap. Okey. Sorry lambat. Okey. Jadi itu adalah kelebihan yang ketiga. Maknanya apabila kita guna SIM card ni, apa-apa terjadi kepada kita, kita dah tahu dah. Ahli keluarga kita akan dapat kebajikan RM2,000 daripada company Tuan Wow. Benda ni bukan satu benda yang ada pada telco-telco lain tau. Bayangkan kalau kita guna telco-telco lain, tiba-tiba kita dapat kita meninggal dunia kan. Apa yang telco tu bagi? Apa yang SIM card tu bagi tahu? Mungkin sekadar SIM card tu tak ada cakap apa-apa lah kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita guna SIM card Tuan Wow, apa-apa jadi kat kita, ahli keluarga kita akan dapat RM2,000. Ini satu benda yang luar biasa lah. Benda tu percuma je. Bukannya kena bayar tiap-tiap bulan. Benda ni bukan insurans tuan-tuan. Ini hairat kematian. Tak payah bayar apa-apa. Cuma pastikan SIM card tu kita aktif guna je lah. Pastikan kita aktif guna. Janganlah biarkan dia expired. Kita kena pastikan SIM card tu kita aktif guna. At least kita kena aktif guna selama 6 bulan. Selepas tu barulah kita akan fully covered dengan hairat kematian tu. Ingat, hairat kematian ni percuma. Okey, asalkan kita aktif guna SIM card ni saja. Top up RM30 sebulan, kita akan diberikan perlindungan hairat tu sebanyak RM1,000. Kalau top up RM50 ke atas, kita akan diberi perlindungan tu sebanyak RM2,000. Macam tu. Kalau top up bawah tu tak ada apa-apa lah.
Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, apa kelebihan SIM kad Tone Wow? Yang keempat adalah di mana setiap kali kita top up, kita bukan dapat kredit saja, tapi kita akan dapat voucher point. Okey, voucher point. Maksudnya kat sini macam kalau kita isi minyak kan dekat Petronas ke kan, kita isi pakai kad mesra kan, kita akan dapat point kan. Okey, point tu kita boleh tebus lah, dapat diskaun minyak ke, beli barang dekat Petronas ke kan. Okey, sama juga dalam Tone Wow. Tone Wow setiap kali kita top up, kita bukan dapat kredit saja, bahkan kita akan dapat voucher point. Voucher point ni dia setiap kali kita top up, kita akan dapat voucher point. Ataupun kita daftarkan ahli ke, kita akan dapat voucher point. Jadi dia akan terkumpul. Satu masa bila dia dah banyak, kita boleh tebus voucher point ni dekat kedai-kedai yang telah dipilih oleh HQ. Third party lah. Ada 1,800 dekat seluruh Malaysia. Apa salah satu contohnya? Okey, kita boleh pergi kat Petron, boleh pergi dekat KK Mart, boleh pergi dekat Econ Safe, boleh pergi dekat Tesco, Myday, macam-macam lagi. Ada 1,800 kedai dekat seluruh Malaysia. Okey. Jadi setiap kali top up dapat point kan. Kita tak payah risau pun. Maknanya setiap pengguna SIM kad Tone Wow satu masa pasti dia boleh tebus point tersebut untuk beli barang dekat kedai-kedai 1,800 kedai. Sebab apa? Dia kan guna handphone lama. Kalau dia guna 3 tahun, 4 tahun, mesti point tu dah banyak. Jadi mesti dia boleh tebus. Contoh, pergi kat KK Mart, pergi beli apa? Pergi beli Priok Noxa ke. Kan? Dekat sana, guna point, free. Jadi ini yang terbaik apabila anda guna SIM card. Bukan sekadar dapat kredit je macam SIM card lain. Kan, at least adalah barang boleh beli kan. Orang-orang kampung kita ajak mereka guna SIM card ni, sekurang-kurang ni dah guna 2-3 tahun kan. Boleh beli minyak masak, boleh beli tepung, boleh beli beras. Ini barulah SIM card yang terbaik, menjaga kebajikan pengguna dia. Okey, itu nombor 4. Okey, dan yang nombor 5, apa kelebihan SIM card ni di mana setiap bulan HQ dia akan buat cabutan bertuah. Dia akan boleh buat cabutan bertuah. Okey, jadi setiap bulan HQ akan tawarkan cabutan bertuah kepada semua pengguna-pengguna dia, asalkan anda aktif guna SIM card Tone Wow dan top up. Contoh macam bulan lepas kan. Okey, pada bulan ni contoh pada bulan ni HQ tawarkan hadiah bernilai RM50,000. Okey, RM50,000. Anda hanya perlu top up saja. Anda top up 50, anda dapat 10 cabutan. Anda dapat 8 cabutan. Anda top up 30, anda dapat 4 cabutan. Okey. Jadi anda top up je, anda dapat cabutan. Nama anda akan masuk dalam kempen RM50,000, di mana 20 orang akan merebut hadiah RM1,000 dan 60 orang akan dapat hadiah RM500. Jadi inilah kempen yang HQ buat. Ini baru bulan ni. Bulan lepas tu apa? HQ tawarkan data percuma, yang mana kalau top up RM30 akan dapat 2 gig. Kalau top up RM50 akan dapat 2 gig setiap minggu selama 2 kali lah. Jadi ini kelebihan dia. Okey, pada bulan lepas lagi HQ ada tawarkan hadiah 1 juta point voucher lah. Saya salah seorang yang pernah menang kempen-kempen daripada HQ. Dulu saya menang pada tahun yang paling besar lah. Saya sebenarnya banyak cabutan HQ buat. Setiap bulan ada. Cabutan tahunan pun ada. Contoh macam cabutan tahunan pada tahun ni, saya menang dulu pada 2 tahun lepas cabutan tahunan, di mana mak saya dapat RM100,000. Masa tu nombor 1 dapat 1 juta. Okey, memang sangat banyak. HQ pernah dia tawarkan BMW lah, ada kereta Myvi 8 biji lah, macam-macam. Pada tahun ni HQ tawarkan cabutan tahunan tu kereta X70, okey, dengan ada kereta Proton Izora eksekutif lah, apalah, superbike lah, macam-macam lah. Kira hadiahnya total RM500,000 dia tawarkan untuk tahun ni. Macam mana syarat dia? Simple je. Anda kena pastikan aktif guna SIM card dan top up. Ataupun kekal nombor lama. Automatik nama anda akan masuk dalam kempen tersebut. Jadi inilah kelebihan SIM card Tone Wow kan. Anda guna, anda dapat sertai kempen-kempen tersebut. Jadi benda ni tak ada pada telco-telco lain lah. Hanya ada pada Tone Wow saja. Jadi cuma anda kena cakna lah dalam kempen-kempen yang HQ buat. Contoh, kalau anda nak tahu tentang kempen-kempen benda-benda macam ni, pastikan anda like page Tone Wow. Anda pergi ke facebook.com/ToneWowHQ. Anda like page tu. Setiap bulan mesti ada kempen-kempen yang dia tawarkan. Inilah kelebihan-kelebihan Tone Wow lah. Okey, itu kelebihan yang kelima. Okey, kelebihan yang keenam apa pula? Yang mana apabila anda guna SIM card ni, anda akan ada ID anda, dan anda boleh ajak orang untuk guna SIM card Tone Wow ni, dan setiap kali mereka top up, anda akan dibayar. Itulah kelebihan yang keenam.
Kelebihan ni ini yang paling unggul sekali, yang paling best sekali. Yang mana anda ajak orang guna sim kad Tuan Wow, setiap kali mereka top up anda dapat duit. Okey, saya beri anda secara detail lah, saya explain secara detail. Okey. Apabila anda daftar sim kad ni, anda akan dapat anda punya ID. Okey, kawan-kawan akan dapat ID kawan-kawan sendiri. Okey, ID tu anda boleh beli sim kad ekstra daripada tuan-tuan punya upline ke, ataupun beli kat HQ ke, atau beli kat HA Falah ke kan, secara post. Jadi anda boleh beli sim kad ekstra, sim kad ekstra kan. Okey, anda boleh daftarkan mak ke, ayah ke, isteri ke, suami ke, anak ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke kan. Jadi daftarkan sim kad tu, bawa ID anda, dan setiap kali mereka top up anda akan dapat duit. Bukan dapat kredit, bukan dapat point, tapi dapat duit. Duit tau. Okey, mereka boleh top up dekat mana-mana kedai, tak kisah mana-mana kedai pun. Kalau contoh anda duduk Selangor, anda daftarkan kawan anda yang duduk dekat Sabah, contoh kan. Okey, postlah sim kad kat dia. Nanti dia daftar bawa ID anda. Okey, bila mereka top up, dia top up dekat Sabah. Dia top up dekat Sabah, top up Digi, tak pasal-pasal anda dapat duit. Duit tu masuk dalam akaun bank kita pada 21 hari bulan. Okey. Diorang boleh top up dekat mana-mana kedai yang dia suka, kita tak payah ambil tahu. Dan setiap kali dia top up, kita akan dapat duit. Maksudnya dia bukan dia top up sekali je. Kalau dia top up seminggu sekali, dia top up sebulan sekali, dia top up selama 10 tahun dia guna handphone, dia top up, kita akan terus dapat duit daripada dia. Inilah kelebihan dekat Tuan Wow. Jadi anda bayangkan, contohlah, saya bagi contoh simple je. Okey, ini anda daftarkan mak, ayah, adik-beradik, suami, isteri. Okey, dalam 10 orang lah macam tu. Okey, anda daftarkan 10 orang je. Okey, lepas tu anda dah tak payah buat dah. Anda tak payah buat. Anda guna je SIM card macam biasa. Okey, tahu-tahu 10 orang ni, setiap kali bulan dia top up 50. Dia top up 50. Dia nak dapatkan RM89 unlimited call kan. Dia top up. Bayangkan, kalau satu orang top up, anda katalah anda dapat commission 10%. Dia top up 50, anda dapat RM5. Okey, kalau 10 orang top up, seorang dapat RM5, kalau 10 orang dah RM50. Okey, anda tak buat apa-apa pun. Tapi tiap-tiap bulan mereka top up 50, semua 10 orang tu, anda dapat komisen. Masuk 21 hari bulan, syarikat bayar RM50. Masuk dalam akaun bank anda. Anda terkejut, pasal duit masuk ni? Disebabkan apa? Sebab mereka top up je. Mereka top up tak payah pun cari anda. Mereka top up tak payah pun beritahu anda. Mereka top up tak payah pun beritahu kenapa mereka top up. Tapi anda tak pasal-pasal 21 bulan, RM50 masuk. Okey tuan-tuan, kalau dia masuk 21 hari bulan tu sekali tak apa. Tapi tiap-tiap bulan, kalau dia guna handphone, tiap-tiap bulan dia top up, tiap-tiap bulan masuk dalam akaun bank anda. Bayangkan, kalau satu bulan masuk 50, kalau setahun dah jadi 600. Kalau 10 tahun dah jadi berapa? Dah jadi 6,000 dah. 6,000 duit percuma anda dapat. Anda bayangkan, anda dah guna SIM card berapa lama dah? 10 tahun dah guna SIM card. Okey, berapa ringgit yang telco lama anda pakai SIM card tu, dia masukkan duit dalam akaun bank anda? Berapa ringgit? Saya yakin dan percayalah, satu sen pun dia tak pernah pun masuk dalam akaun bank anda. Dia tak pernah pun tiba-tiba dia masukkan RM1. Tiba-tiba dia call, "Salam, saya dah masukkan RM1 kerana anda menggunakan SIM card Maxis. Terima kasih." Tak ada kan? Tak pernah pun. Tapi anda bayangkan, anda daftar 10 orang je, ahli keluarga je pun. Sebulan mereka top up, masuk RM50. Top up, masuk duit. Macam itulah yang saya rasa tuan-tuan. Saya dah guna SIM card ni pada tahun 2014, akhir tahun 2014. Okey, pada bulan 11 macam itulah. Masuk bulan 11 tahun 2020 ni, hari jadi saya yang ke-6. Saya guna SIM card ni. Masa dia dah 6 tahun lah saya guna SIM card Tuan Wow ni. Bayangkan tuan-tuan, setiap bulan dah selama 6 tahun. Okey, jadi tiap-tiap bulan mereka top up, tiap-tiap bulan lah saya dapat duit. Daripada bulan pertama saya dapat duit tu sekecil RM53. Sampailah sekarang ni, satu bulan orang top up, saya dapat lebih kurang dalam RM65,000. RM65,000 sebulan. Bulan lepas masuk RM65,000. Okey. Bulan pertama dulu masuk RM53. Masuk bulan kedua RM180. Masuk bulan ketiga RM500. Masuk bulan keempat RM800. Masuk bulan kelima RM1,800. Okey. Memang saya tahu kawan-kawan fikir, gila masuk banyak macam tu. Memang betul tuan-tuan. Memang masuk banyak tu. Okey. Tuan-tuan jangan risau. Pada 21 hari bulan ni, saya akan pastikan saya akan kongsikan bukti yang mana Tuan Wow masukkan duit ke dalam akaun bank saya. Okey, sebab Tuan Wow masukkan duit pada kita setiap 21 hari bulan. Jadi saya akan kongsikan dalam grup ni. Pastikan tuan-tuan save dekat dalam kalender handphone tuan-tuan masing-masing. 21 hari bulan, Mamat ni dia mesti akan kongsikan komisen yang masuk dalam akaun bank dia. Yes, saya akan kongsikan. Jangan risau tuan-tuan.
Daripada 6 tahun lepas, setiap bulan saya kongsikan dekat dalam grup ni. Okey. Jadi inilah konsep bisnes dia. Jadi bisnes ni sebenarnya dia korang tak payah fikir pening-pening. Kerja tuan-tuan semua, ajak orang guna SIM card je. Kan? Ajak orang guna SIM card. Jual barang RM10 je pun. Bukannya kita jual barang RM30, RM100, RM200, RM300. Kita jual barang RM10. Kadang-kadang nak bagi free pun tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang macam ahli keluarga kita kan, saudara mara, nak SIM card, nak kekal ke nombor lama. Takkanlah kita nak jual kan. Bagi free pun kita tak terkesan lah, insyaAllah kan, sebab RM10. Jadi, tapi kita tahu, kalau kita hilang RM10, tapi tiap-tiap bulan dia akan top up, tiap-tiap bulan kita akan terus dapat duit. Maknanya kita balik modal. Bayangkan tuan, dulu pun masa saya sertai pelaburan saya RM10 juga. Tapi tengok dah berapa puluh ribu kali ganda duit tu masuk dalam komen saya. Apa kerja saya? Ajak orang guna SIM card. Ajak orang guna SIM card je. Bisnes ni, saya bagi tahu tuan-tuan, andailah saya tak jual SIM card lah. Andai katalah saya tak jual SIM card langsung kan, saya tak jual SIM card. Bulan ni saya tak nak jual SIM card langsung. Agak-agak saya dapat duit tak? Saya tetap dapat duit tuan-tuan. Sebab duit saya yang saya dapat adalah daripada top up pelanggan-pelanggan saya. Bukan daripada jualan SIM card. Jualan SIM card tu bukan untung. Bukan untung sebenar. Saya untung berdasarkan duit yang saya dapat adalah daripada top up orang. Okey. Saya bukan dapat duit daripada saya jual SIM card. Kalau saya tak jual SIM card pun saya tetap dapat duit juga. Sebab orang akan terus top up. Boleh tak saya halang orang? Bang, jangan top up bang. Bang, tolong jangan top up. Mana boleh tuan-tuan? Orang akan terus top up. Sampai bila-bila orang akan terus top up sebab handphone dia orang nak guna. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Jadi ini yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Apa bisnes yang tuan-tuan buat ni adalah bisnes yang berkonsepkan passive income. Di mana tuan-tuan tak payah susah-susah jual barang. Peringkat awal je tuan-tuan jadi penjual SIM card. Satu masa tuan-tuan tak jual SIM card pun tuan-tuan tetap dapat duit. Sebab tuan-tuan dapat duit berdasarkan daripada top up. Orang akan terus top up tuan-tuan. Orang akan terus guna handphone. Cuba tuan-tuan tengok. Saya bukan nak condemn bisnes-bisnes lain. Tapi tuan-tuan gunakan akal yang tuan-tuan ada sendiri. Tuan-tuan comparekan dengan lain. Ada orang dia jual tudung. Ada orang dia jual baju. Dia jual seluar. Dia jual beg ke. Dia jual makanan ke apa ke kan. Okey. Mereka kena jual barang tu. Jual barang, mereka beli pada harga rendah, jual pada harga mahal. Betul? Jadi mereka akan dapat untung berdasarkan daripada jualan barang. Kalau satu masa mereka tak boleh jual, mereka tak jual, mereka dapat untung tak? Mereka tak akan dapat untung. Betul? Dia tak akan dapat untung lah sebab tak ada jual barang. Contoh, waktu PKP macam ni. Kedai tutup, macam mana dia nak jual barang? Tak dapat jual barang. Itu sebab banyak kedai tutup tuan-tuan. Itu sebab bisnes jatuh. Okay? Tapi bisnes kita bukan jual SIM card. SIM card ni satu proses je. Okey, kita bukan buat untung berdasarkan daripada jualan SIM card, bukan. Tapi kita buat untung berdasarkan daripada penggunaan handphone orang. Jadi tuan-tuan bayangkan, waktu PKP macam ni, walaupun orang duduk rumah, walaupun bisnes ramai orang kata jatuh teruk, tapi orang tetap guna handphone. Jadi komisen tetap masuk. Tuan-tuan, yang sedang menonton live ni, boleh tak tuan-tuan semua komen dekat dalam grup ni, siapa yang komisen masuk dan menaik? Boleh tak tolong komen sikit, tulis saya, komen saya, supaya banyak kawan-kawan kita, dealer-dealer yang baru yang sedang menonton live ni, mereka nampak betapa ramainya orang yang masih menerima komisen sampai sekarang. Ada tak pernah gagal terima komisen? Tak ada kan? Okey, cuba komen kat sini. Saya komen yang rakan-rakan sampai sekarang masih menerima komisen dan komisen tu masih naik. Okey, tengok tuan-tuan yang sedang dealer yang baru ni, ahli-ahli baru, boleh tengok siapa yang komen ni. Mereka ni semua yang masih menerima komisen dan komisen mereka naik setiap bulan. Okey. Jadi dekat sini saya nak buktikan bukan saya seorang yang rasa, tapi sebenarnya semua orang rasa. Jadi kita sebenarnya, tuan-tuan sebenarnya bertuah lah. Tuan-tuan jumpa satu bisnes yang mana tuan-tuan buat duit daripada penggunaan handphone, penggunaan manusia, bukan daripada penjualan. Kalau kita mengharapkan bisnes daripada penjualan semata-mata, satu masa kita akan penat tuan-tuan. Kita akan penat juga. Satu masa kita mesti akan penat. Kita tak larat nak jual. Okey, sama juga macam kerja kan. Satu masa kita mesti akan penat bekerja. Mesti kita nak rehat kan. Jadi kita kena buat duit daripada penggunaan manusia. Kalau kita tak buat duit daripada penggunaan, kita akan penat sampai bila-bila nak cari duit. Okey, contoh, bisnes apa yang daripada penggunaan manusia? Contoh, petrol. Okey, rumah sewa. Okey, beras. Kita tak jual, kita bukan jual. Kita memang produk kita tu daripada penggunaan manusia. Nak atau tak nak, semua orang perlu isi minyak. Selagi ada kenderaan dekat dalam dunia ni, selagi tu petrol diperlukan, minyak diperlukan. Okey.
Selagi manusia masih hidup, selagi tu manusia nak makan, selagi tu beras diperlukan. Selagi ada manusia dekat muka bumi ni, semua orang nak perlukan berteduh, selagi tu rumah masih relevan sampai sekarang. Sebab itulah orang yang buat bisnes, dia buat rumah sewa, sampai sekarang duit masih ada. Walaupun waktu PKP, orang tetap bayar sewa rumah sebab mereka nak berteduh. Jadi ini adalah bisnes-bisnes yang kita buat duit berdasarkan daripada penggunaan. Tapi modal dia besar, tuan-tuan. Tuan-tuan nak set up satu stesen minyak Petronas tu juta, tuan. Okey. Nak buat nak main rumah sewa, satu rumah pun kita beli 300,000. Yang ini bisnes ni, tuan-tuan hanya memulakan bisnes hanya serendah RM10 saja. Okey. Jadi itulah yang saya nak nampakkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan dah jumpa satu lubuk buat duit yang unlimited setiap bulan, tanpa henti setiap bulan, dengan hanya bermodalkan RM10. Jadi apa kerja tuan-tuan sekarang ni, apabila tuan-tuan nak mulakan bisnes ni, sangat mudah. Beli extra SIM card banyak-banyak. Beli SIM card banyak-banyak. Dah ada banyak SIM card, tuan-tuan boleh gunakan SIM card tersebut untuk daftarkan sesiapa saja kawan-kawan yang lain. Okey, daftarkan, ramaikan saja pelanggan. Saya dah ada lebih daripada 1,000 orang pelanggan. Sebab itulah satu bulan saya dibayar puluhan ribu. Tuan-tuan ramaikan pelanggan. Tuan-tuan jangan risau. Dekat dalam Malaysia ni ada 30 ke 40 juta pengguna handphone. Dekat seluruh Malaysia ni ada 30 juta. Kalau tuan-tuan ambil 1,000 orang pun, semut, tuan-tuan, semut. Kalau tuan-tuan ambil 30 juta tu, tuan-tuan ambil 10% je daripada keseluruhan rakyat yang menggunakan handphone, tuan-tuan ada 3 juta. Kalau daripada 3 juta tu, tuan-tuan ambil 10% lagi, tuan-tuan ada 300,000. Okey? Jadi takkan habis market. Itu saya cakap, kalau daripada 30 juta, kalau tuan-tuan hanya ambil 1% saja, tuan-tuan ada 300,000 yang tuan-tuan boleh ajak orang guna. Tuan-tuan, saya daftarkan 1,000 orang pun dah dibayar puluhan ribu macam ni. Kalau tuan-tuan ambil 300,000, takut duit tak boleh handle je, tuan-tuan. Okay? Takut duit tak boleh handle je. Jadi market kita sangat luas. Kita menjual barang RM10, market kita sangat luas. Jadi apa kerja kita? Kita beli SIM card banyak-banyak, daftarkan orang. Jangan berputus asa. Dulu saya mula dengan komisen RM53 saja. Naik 180, naik 500, naik 800. Kita mula sikit-sikit. Sampai satu masa bila dah main 3-4 tahun, dia mula rasa RM10,000, mula rasa sebulan RM20,000, mula rasa sebulan RM30,000. Begitulah. Di sikit-sikit, tuan-tuan. Okey. Pertama, beli SIM card ekstra. Kena ada SIM card ekstra. Senang. Tuan-tuan cerita pada sesiapa, daftarkan. Yang kedua, apa yang tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan kena mahirkan kelebihan SIM card. Mahirkan tentang product knowledge. Tahu macam mana nak langgan pelan. Kalau orang ni ada masalah ni, macam mana nak unsubscribe. Macam mana komisen dia kira. Macam mana nak guna SIM card. Apa kelebihan dia. Apa syarat-syarat hairat kematian. Apa syarat-syarat voucher point. Macam tu lah. Tuan-tuan kena tahu. Product knowledge tu kena mantap lah dalam kepala. Nak jual barang, kenalah tahu kelebihan dan kekurangan barang tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang tuan-tuan perlu buat? Tuan-tuan perlu mendaftarkan 30 ahli yang terawal. Daftar 30 ahli yang terawal, tuan-tuan kena tahu rahsia 55%. Okey? Okey, lepas tuan-tuan dah daftarkan 30 ahli kawal, tuan-tuan fokus daftarkan 100 orang. Sebab apa? Dalam 100 orang tu, barulah tuan-tuan akan rasa komisen receive 4 angka. Barulah masa tu tuan-tuan akan nampak, oh, 4 angka sekali masuk dalam tuan-tuan punya account bank setiap 21 hari bulan. Masuk 1,000, masuk 1,500. Dia bermula apabila tuan-tuan dah daftarkan 100 orang ahli. Senang ke susah? Jawapan dia sebenarnya senang kalau tuan-tuan ada ilmu. Okey? Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan jual barang RM10 saja. Kalau tak boleh nak jual 100 unit barang RM10, malu, tuan-tuan. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan menjual barang ni yang mana 30 juta orang yang menggunakan. Jadi tak ada masalah. Tuan-tuan pada sesiapa saja sebab 30 juta orang masih menggunakan SIM card ni. Tuan tahu tak, sekarang ni Tuan Wow lebih kurang pengguna dia dalam 1.6 million, 1.6 juta. Kita ada lagi 29 juta lagi orang belum guna SIM card Tuan Wow. Tuan-tuan boleh ajak. Tak ada masalah. Market masih luas. Okay? Dan yang ketiga, tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan menjual value, menjual nilai yang bagus kepada orang. Tuan-tuan menjual SIM card tu bukan SIM card yang membunuh orang. SIM card ke penjimatan. SIM card yang memberikan